Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Okey, bau cerah. Siapa ada dengan Umi? Okey. Ada tajuk ke? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Apa khabar semua? 17. Hari ni alhamdulillah cuaca cerah dekat luar tu. Tak masuk lagi ya. Okey, Umi dah boleh tengok dah. Live Umi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi Kak Syida. Apa khabar Kak, sihat? Alhamdulillah, Siti dengar Kak dapat hadiah istimewa yang Kak nak sangat, subhanallah. Allah bagi kan, bila kita nak minta je. Kak boleh dengar suara Siti tak Kak? Suara Siti jelas tak? Siapa yang tengok boleh respon tak, suara jelas tak? Hari nak cerita benda besar. Benda besar, fikir besar. Bila kita fikir besar, kita dapat. Kalau kita fikir kecil, susah sikit. Sebab kita kena think big. Suara okey? Siapa yang join me? Grup banyak kadang tak tertengok. Allah Rabbi. Waalaikumsalam. Cik Jad. Cik Jad, suara Umi okey tak Cik Jad? Suara Umi jelas tak? Takut tak jelas je. Kadang sini kita tekan. Kadang dia masuk, kadang tak masuk. Boleh respon tak? Suara Umi okey tak? Acik, tahniah Acik dah jadi dropship dia. InsyaAllah hari ni staff Umi akan post lah order Acik tu. Acik nak beli apa? Air freshener. Okey, pukul 8:04 dah. Okey, kita teruskan kita baca doa dulu sebelum kita mulakan majlis kita. Semoga majlis kita ni dirahmati oleh Allah. Malaikat pun turun sama. Sebab ada malaikat khas untuk dia datang tempat majlis-majlis ilmu. Okay. Semoga apa yang Umi kongsi ni juga bermanfaat dan menjadi majlis ilmu yang baik jugalah untuk kita semua ya. Okay, jom kita doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin.
Kita baca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Waalaikumsalam Syira. Waalaikumsalam Acik. Alhamdulillah suara okey ya. Waalaikumsalam Mami Putra Putri. Mami Putra Putri ni dah kali kedua kan join. Selamat pagi Kak Rosia. Selamat pagi Papa. Orang yang berpagi-pagian ni insya-Allah rezeki dia mudah. Kerja buat dia mudah. Sebab dalam berpagi-pagian tu ada banyak manfaat dia. Sama-sama kita ambil manfaat. Apa yang Allah bagi kita ambil je. Tinggal kutip je. Kadang kita tak tahu. Sebenarnya kita tak tahu manfaat dia. Jadi kita macam abaikan kan. Okay. Okay. Tajuk hari ni ialah Think Big. Ni ramai orang cakap pasal think big. Think big ni apa? Thinking big. Waalaikumsalam Kak Syida. Waalaikumsalam Kak Ina. Kawan-kawan semua alhamdulillah dapat join live Umi pagi ni. Terima kasih Kak Ina walaupun busy kan. Busy dengan bisnes, busy dengan cucu. Subhanallah ada masa lagi. Umi line saya tak clear pula. Allah, tak apa Cik Jad. Nanti line okey nanti Cik Jad tengok. Kadang line ni Umi tengok dekat sini okey tapi bila Umi tengok balik kan dia macam blur-blur sikit. Itulah kita minta semoga line dia okey lah. Okey. Okey. Apa think big sebenarnya? Ni Umi baca hari ni buku daripada salah seorang guru Umi jugalah. Semasa Umi buat perniagaan ni dia lah orang boleh kata guru yang pertama yang Umi anggap dia sebagai guru lah walaupun Umi menuntut melalui buku-buku dia. Umi banyak beli buku. Sebab masa Umi buat bisnes online ni Umi berada di Miri. Jadi nak masuk kelas tu susah sebab di Miri tak banyak kelas. Nak tahu siapa orangnya? Ini orangnya. Irfan Khairi, jutawan muda, jutawan internet. Umi banyak follow dia sebab dulu Umi nak buat bisnes online. Konon-konon lah. Tapi subhanallah tak ada rezeki dalam bidang tu. Tapi Umi banyak belajar daripada situ. Umi banyak jumpa orang-orang yang buat bisnes ni daripada rumah saja. Mereka buat bisnes daripada rumah. Umi cuba. Nak tahu tak pendapatan pertama Umi melalui bisnes internet berapa? Buat kerja sampai pukul 3 pagi. Kerja dia hanya menyebarkan link. Dia panggil pay per lead ataupun pay per click. Just bagi orang klik kita akan dapat komisen. Nak tahu berapa Umi dapat? Umi hanya dapat RM10 sahaja. Dengan kerja keras yang macam tu. Lepas tu Umi pun kata tak boleh ni. Tak sesuai dengan diri. Tak sesuai dengan jiwa. Umi pun tukar. Umi buatlah bisnes online juga. Tapi Umi tukar kepada bisnes fizikal. Umi buatlah bisnes craft tangan Sarawak. Dulu Umi adalah page. Ada Facebook. Nama craft tangan Sarawak. Ramai yang ahli-ahli craft tangan add Umi. Tapi ya Allah, Umi ni bukannya ahli dalam bidang tu. Umi menjual. Tapi subhanallah. Sampai hari ni hari ni ada lagi lah orang yang PM tanya pasal tikar Sarawak. Pasal apa yang Umi jual masa Umi dekat Miri dulu. Pasal susu pun ada. Dulu Umi jual susu High God. Macam-macam bisnes Umi buat. Alhamdulillah. Semua tu pengalaman lah. Pengalaman untuk kita ambil dia sebagai ilmu. Jadi kita aplikasikan dalam perniagaan kita. Bila kita ada pengalaman, kita guna pengalaman tu insya-Allah. Kerja buat kita yang kita baru buat ni, kita akan lebih dia macam meminimumkan risiko sebab kita dah lalu banyak. Jadi kita jangan ulang lah. Kita buat kesilapan, kita jangan ulang kesilapan kita. Okey. Okey, ramai tengok ni jap ya, Umi nak baca. Kak Asni. Waalaikumsalam Kak Asni. Subhanallah Kak Asni tahniah. Semalam akak submit order. Submit order tiba-tiba tengok dah cukup 500 untuk upgrade sebagai ejen. Sebab akak dah sebulan kot dengan saya. Subhanallah rezeki akak kan. Banyak dapat order Kak alhamdulillah.
kat kedai makan ni Umi. Ya ke Kak? Allah, sambil makan sambil tengok live ya. Subhanallah. Akak ni menggunakan masa dengan baik, betul lah. Waalaikumsalam Nur Aziza Osman. Doakan pagi ni kami pulang ke kampung. Oh, Kak Syida pulang kampung. Oh, semoga selamat Kak. Semoga dimudahkan segala urusan. Bawa kereta elok-elok Hati-hati. Itulah, tak apa, dah share. Subhanallah. Sempat lagi tu buat bagi manfaat pada orang Cik Jad tu. Walaupun tak ada line, dia share juga. Waalaikumsalam Rozi. Selamat pagi. Hari tu tak nampak Rozi. Okay. Allah, Tuan Kamarudin pun join. Terima kasih Tuan. Saya ilmu tak banyak, cuma kongsi apa yang saya tahu. Tuan orang hebat. Subhanallah. Kak Ani kita dah join. Subhanallah. Khadijah Syukri. Okay, jom kita tengok apa itu think big. Think big ni sebenarnya simple je, tapi kalau kita masukkan benda ni, kita set benda ni dalam fikiran kita, insya-Allah apa-apa kita buat kita lebih passion ataupun kita lebih komitmen, sebab kita tahu hala tuju ni. Dan think big ni kita fikir besar. Maksud thinking big ni adalah kita berfikiran besar. Jadi kalau kita berfikiran besar, maksudnya kita kena ada komitmen untuk kita capai benda tu. Jadi kalau fikir kecil-kecil, kita dah tak nak dah. Ni bahaya juga. Maksud Umi bahaya dari sudut semangat kita lah. Bila kita dah buat sesuatu, kita buat hanya target kecil saja, sekadar nak dapat pendapatan 200-300 sebulan. Lepas tu kita dah dapat, kita dah tak nak buat dah. Aku dah boleh buat. Itu masalah untuk kita punya motivasi dalaman kita. Tapi kalau kita letak kita punya impian tu besar, tinggi, kita nak capai benda tu. Dan benda tu selagi tak tercapai, kita akan buat, kita akan fashion nak buat dia. Okay. Siapa ni? Waalaikumsalam Dinda Zah. Ni ejen Umi. Ejen dekat mana, Damansara Liza. Waalaikumsalam Liwani. I support you too Liza. Ni lama dah ni ejen Umi yang lama ni. Jumpa melalui online. Sekarang kita orang ni seperti dah rapat dah. Satu kampung, satu negeri. Okey, apa itu think big? Think big ni kita beri peluang kepada diri. Okey, Umi baca dululah. Ini daripada buku Irfan Khairi . Beri peluang kepada diri anda untuk think big. Beri peluang. Kita kena bagi peluang kita fikir besar. Kadang kita tak bagi peluang kat diri kita. Kita rasa kita kecil. Kita rasa kita lemah. Kita rasa kita tak pandai. Kita rasa kita tak hebat. Sebab tu kita tak berani nak think big. Sebenarnya kita kena bagi peluang kita. Umi dulu suka berangan tau. Berangan nak jadi macam ni. Nak ada kereta macam ni. Nak ada rumah macam ni. Berangan dulu. Sebab berangan tu macam kita belum lafaz, tapi kita nak. Yang melihat angan-angan kita tu, yang tahu apa kita nak, yang tahu isi hati kita siapa? Allah kan. Jadi kalau katalah kita buat baik, kita dah buat apa-apa yang menyebabkan kita dapat sesuatu yang kita nak, Allah akan mudahkan. Kalau sebelum ni ada yang join Umi tentang live yang sebelum ni, macam mana cara nak betulkan niat, cara bersyukur, cara buat amal baik, macam mana nak jadi kaya, semua tu kan. Buat semua amalan-amalan tu. Apa yang kita nak, yang kita nak kadang benda tu tak keluar pun dekat mulut lagi. Kita baru terlintas dekat hati je. Allah dah bagi. Subhanallah. Jadi buatlah apa yang Umi buat. Sebab Umi pun orang biasa. Umi tak pandai, Umi tak tahu. Kalau banyak sangat kan kadang ilmu, ya Allah, banyaknya benda yang kena aku hadam. Umi memang surrender, Umi tak boleh nak hadam semua. Umi cari mana je yang aku boleh buat, aku buat. Sebab Umi memang rasa memang rendah diri. Memang dulu fikir macam cukuplah sekadar. Sampaikan Umi jumpa buku jurnal Umi, duk kemah-kemah tu Umi jumpa. Sebab sebelum ni Umi beli jurnal dengan Prof Muhayya. Kat mana dah Umi letak buku jurnal tu? Umi tulis apa Umi nak? Umi nak pendapatan 1,000 setahun je. Masya Allah, kecilnya. Tapi lepas tu Umi belajar. Kenapa nak benda yang kecil sedangkan kita boleh capai benda yang besar?
Jadi daripada situ Umi dah ubah apa yang Umi nak. Subhanallah, Allah tunjuk jalan tu, Allah buka peluang macam-macam, Allah bagi ilham. Jadi kita pun ada, Allah bantu ni, dengan keadaan sekeliling yang membantu, dengan kita tengok jalan pun mudah, kita pun follow, buat. Di samping tu kena tambah ilmu. Ilmu jangan tinggal, ilmu kena cari, kena sentiasa belajar, kena sentiasa baca buku, barulah kita jadi orang yang berjaya. Okey, bila kita dah bagi peluang kepada diri kita nak fikir besar, kesemua kisah kejayaan, nak tahu tak, dia bermula dengan think big. Jadi hari ni Umi nak tengok orang yang ada yang follow Umi ni, yang buat bisnes, bermula hari ni berfikirlah besar. Berfikirlah besar. Jangan takut untuk berfikir besar. Jangan ukur di badan sendiri. Jadi buat sesuatu, tulis matlamat tu. Nak jadi apa? Aku nak jadi ibu misali, contoh. Aku nak jadi ibu yang baik untuk anak-anak yang cemerlang, gemilang, terbilang. Tu impian untuk keluarga. Untuk perniagaan, aku nak ada kedai yang boleh ada staff jaga. Aku hanya pantau. Aku nak apa lagi? Nak fikir besar. Aku nak ada kedai dekat mana, sekian. Kena ada. Jangan kata, lah kita dropship ni cukup-cukup lah dekat rumah. Jangan, fikir besar. Umi pesan juga dekat dropship Umi, jangan fikir sekadar kita ada sekarang. Cuba fikir besar. Sekadar fikir je dulu. Mungkin ada kedai. Sebab Umi bermula, betul-betul Umi bermula daripada rumah. Bermula daripada rak. Rumah Umi daripada rak. Daripada 1 rak kepada 2 rak. Daripada 2 rak kepada 3 rak. Kau rasa tak sempat 3 rak sebab rumah Umi kecil. Sampailah Umi ada office yang kecil. Bila dah ada office yang kecil, membesar kepada office yang besar. Lepas tu Alhamdulillah hari ni Umi dapat sewa 1 rumah untuk buat outlet untuk stokis Umi. Alhamdulillah, dan sekarang dia dijalankan secara autopilot. Walaupun Umi duduk di Kelantan, perniagaan Umi masih berjalan dan diuruskan oleh staf Umi. Jadi Umi dah ada masa juga nak buat benda lain. Ada masa nak buat live. Kalau dulu tak ada masa nak buat live. Sebab bila ada masa, Umi akan jadi macam customer service. Jawab semua pertanyaan ejen dropship Umi. Lepas tu, kalau ada ejen Umi datang, Umi akan turun, layan dia orang, bercakap dengan dia orang. Dan ada juga kerja-kerja luar yang akan Umi buat. Sibuk lah dulu, sibuk. Tapi Alhamdulillah bila dah ada dekat kampung ni, perniagaan Umi diuruskan secara fizikal lah. Secara fizikal, packing semua barang semua, order stok semua diuruskan oleh staf Umi. Umi hanya pantau melalui web sahaja. Umi tengok web. Tapi Umi tahu semua gerak-gerak kerja, Umi tahu. Bukan tinggal terus. Setiap aktiviti tim Umi tahu siapa yang datang stokis. Dekat web apa yang habis semua Umi tahu. Submit order semua Umi tahu. Tu pentingnya bila kita buat sesuatu daripada bawah dan kita naik kepada atas, sebab kita tahu setiap level tu semua kita tahu. Kita boleh tahu. Okey. Dengan mengimpikan sesuatu yang besar, anda memaksa diri anda untuk menjadi lebih kreatif. Macam Umi cakap tadi lah, bila kita buat hanya dengan start, you kena start dulu, fikir besar. Fikirlah besar. Umi tak reti nak bagi tahu contoh. Umi just bagi tahu contoh Umi dulu. Umi nak ada satu perniagaan yang autopilot. Tu yang Umi nak, yang senang diurus. Sebab Umi pernah bermula dengan perniagaan yang susah. Buat nasi lemak, penat, sakit badan, letih, tak sempat. Umi dah rasa macam, Allah, aku penat lah buat perniagaan ni. Aku nak satu perniagaan yang senang. Allah, boleh tak bagi? Macam tu. Nak satu perniagaan yang senang diurus. Bila dah ada perniagaan tu pula, Umi fikir, ya Allah, aku nak perniagaan ni. Sebab pergi seminar-seminar, dia kata perniagaan kita, kalau betul-betul perniagaan tu boleh maju, boleh berjaya, perniagaan tu you tak ada pun, perniagaan tu boleh run. Tu baru perniagaan yang berjaya. Jadi Umi letak dalam fikiran, aku nak ada perniagaan yang autopilot. Alhamdulillah hari ni Allah dah bagi. Subhanallah. Okey. Okey. Kita akan jadi lebih kreatif dan inovatif untuk mencapai sesuatu di luar jangkaan. Inilah yang dipanggil magic. Ia bermula dengan diri kita. Yang penting kita tahu asas.
Sebab bila kita tengok, orang macam mana dia boleh berfikir besar, inilah asas dia. Magic dia bermula daripada kehendak dalaman ni, kehendak yang nak membesar, yang nak sesuatu yang hebat, luar biasa. InsyaAllah kalau kita nak, sebab sesuatu ni dia bermula dengan diri kita, kita nak, niat kita nak tu dulu, baru Allah bagi. Tapi kalau kata kita dah blok, maksud blok ni macam ni, kita nak sesuatu, tapi kita letak blockage dekat depan. Blockage tu apa? Alasan. Kita cakap, aku nak kaya, tapi, kita letak tapi aku tak mampu. Yang nak bagi kaya tu bukan diri kita tahu, tapi yang maha kaya. Cuba letak kepergantungan tu kepada Allah. Bila kita nak sesuatu, kita serah kepada dia. Itu yang Umi buat dulu. Umi cakap nak sesuatu, ya Allah, aku nak mengelilingi dunia. Tapi Umi tak letak. Umi tak pernah letak. Aku tak ada duit. Tak pernah. Umi cuma letak, aku nak. Aku nak pergi mengelilingi dunia. Aku nak ada kereta besar. Aku nak ada rumah. Aku nak ada keluarga. Tapi Umi tak pernah letak, aku ni ada kekurangan. Aku ni banyak kekurangan. Tapi Umi tak letak benda tu. Umi letak apa? Yang akan makbulkan apa yang aku nak adalah Allah. Tu yang Umi letak. Jadi siapa-siapa yang ada think big, tolong Umi minta, jangan letak blockage dekat depan. Jangan letak saya tak boleh. Jangan bagi tahu macam tu. Jangan cakap macam tu. Saya tak boleh, saya tak pandai, saya tak reti. Jangan cakap. Umi bermula dengan tak reti, tak pandai. Sekarang pun tak reti. Nak edit gambar pun tak pandai. Betul. Kadang tanya orang ni. Tanya tak, kadang PM ejen Umi sendiri. No edit gambar ni guna app siapa? Background ni macam mana? Ada semalam Umi PM. Tanya sebab Umi tak tahu. Sebab tu Umi rasa macam kita hanya letakkan diri kita nak belajar, nak berjaya. Kita letak alasan tu, alasan kekurangan, letak tepi. Sebab kita tahu yang akan menjadikan kenyataan apa yang kita nak adalah Allah. Bila kita letak Allah, semua tak mustahil. Bila kita letak Allah, kita akan rasa, ya Allah, aku minta sikit je Allah. Kenapa kau bagi banyak ni Allah, banyak ni. Sebab itulah barulah timbulnya syukur dalam hati. Bila timbul syukur dalam hati, kita syukur, Allah tambah lagi nikmat. Allah tambah lagi. Ni yang kita kena jaga, kena buat setiap hari. Jaga benda ni je. Sebenarnya kita, kalau kita dah tahu semua ni, kita bukan Umi cakap tak perlu kerja keras. Perlu kerja keras tu sunnatullah. Kita perlu usaha untuk dapat rezeki. Tapi Allah akan mudahkan kita. Sebab kita ikut dia punya formula dia. Formula dia bila bisnes, pantang larang dia, jangan ada alasan. Jangan ada komplain. Jangan ada negatif. Umi semalam banyak belek-belek nak baca bercerita apa hari ni. 2-3 biji buku Umi share. Umi baca. Nak cari tajuk. Kata sesuai tak? Umi kata. Umi nak benda tu biar sesuai. Biar orang tu rasa, aku perlu tahu benda ni. Barulah kita rasa macam tak sia-sia apa yang kita belajar. Apa yang kita tengok. Okey, nak fikir, Umi nak ajar macam mana nak buat, nak think big ni macam mana. Okey, dekat sini dia bagi 2, 4, 5 cara dia. Ini boleh ambil sebagai panduan. Ni kalau ada perniagaan, kalau kata perniagaan kecil macam mana nak besarkan. Okey, Umi baca, siapa yang nak catat boleh catat. Okey, ni daripada Irfan Khairi lah, dia bagi tahu dekat dalam buku ni, sekiranya anda mempunyai sebuah kedai. Okey, memang besar, memang kreatif lah Irfan Khairi. Fikirkan bagaimana anda boleh membina kedai-kedai tambahan macam franchise. Okey, siapa yang dah ada kedai ni, apa yang perlu anda fikir besar adalah tambah lagi kedai cawangan. Contoh, dah ada kedai runcit, fikir, aku nak tambah lagi cawangan kedai runcit. Contoh, kita dah ada kedai runcit dekat mana? Kalau Umi dekat kawasan Kota Baru, nak ada dekat Machang lagi, nak ada dekat Pasir Mas, nak ada dekat mana? Dekat Tanah Merah. Kena fikir macam tu. Barulah otak kita berkembang. Ni, kita nak didik diri kita nak berjaya, ni cara dia. Jangan kita hanya cukup sekadar sahaja. Kita takkan berkembang. Kena ingat ni faktor cara ni, macam mana cara ni, cara berfikir, cara apa kita nak. Kadang kita nak membesar tapi kita tak ada idea. Apa lagi idea aku nak membesar? Apa idea lagi untuk aku berjaya? Kita tak ada idea kan? Okey. Yang kedua,
sekiranya anda sudah berjaya di negeri anda. Dah berjaya di negeri ni, orang perniagaan yang dah ada perniagaan yang maju, fikirkan bagaimana anda boleh menambah kejayaan di merata negara. Maksudnya kena pergi international. Fikir nak international. Fikir nak ada cawangan dekat mana. Umi dulu pergi Mekah kan, tengok ya Allah, tengok ada kedai-kedai dekat Mekah. Umi apa nak cakap dekat dalam hati? Semoga termakbul lah. Umi cakap apa? Semoga suatu hari nanti ada kedai aku di Mekah. Masya Allah, fikir besar tu kan. Umi tak fikir macam mana cara nak pergi, Umi tak tahu. Kalau Umi cakap dekat Abi, dia cakap macam mana? Susah ni. Ada itu, ada ini, prosedur itu. Umi tak pernah fikir susah. Daripada dulu sampai sekarang Umi fikir nak aja. Aku nak yang ni, Allah akan mudahkan, Allah akan datangkan cara. Itu wallahu alam cara macam mana. Tapi Umi selalu nak aja. Dan Umi tunggu. Dalam masa Umi tunggu, Umi belajar, Umi tengoklah usaha-usaha apa yang yang menyebabkan kita dapat. Teringin sangat. Bila tengok kedai besar-besar, naknya kedai aku besar macam ni. Cantik macam ni. Tapi okey, untuk zaman sekarang, kedai cantik, kedai besar jangan fikir lagi. Sebab sekarang kita dalam keadaan kita diuji dengan penyakit COVID kan. Kita hanya kena fikir macam mana kita nak kembangkan perniagaan. Kembangkan Umi ni maksudnya macam mana nak tambahkan sale. Yang tu dulu. Nak cantikkan kedai sebab orang dah tak pergi kedai kan. Semua orang beli online dan online. Okey? Okey, jap Umi nak baca sikit 8.30 baru sempat lagi. Takut ada yang tanya je. Boleh Umi jawab terus. Lama sangat iklan online. Iklan apa tu, Dinda? Kita kena letakkan harapan yang paling tinggi. Harapan yang paling tinggi yang besar, Kak. Beri peluang pada diri sendiri. Ya, beri peluang. Semua orang boleh berjaya. Kena fikir macam tu. Jangan rasa kita lemah. Umi bermula di rumah. Bayangkan di rumah dengan keadaan kekurangan. Umi tak boleh bergerak keluar sebab Umi ada anak special. Umi tak boleh hantar barang, tak boleh COD. Tapi Umi tak jadikan benda tu halangan. Umi tukar sebagai cabaran. Aku boleh berjaya. Tak boleh aku buat offline, aku buat online. Itu sikap Umi lah. Hasma Muhammad Zain, terima kasih for watching. Alhamdulillah. Betul, itulah yang dinamakan Allah bayar cash, baru detik hati je Allah dah bagi. Ya Kak. Buatlah apa yang Umi ajar sebelum-sebelum ni, cuba buat. Umi sebenarnya dalam ada juga dah terfikir idea nak ajak follower Umi ni buat sesuatu yang magic. Tapi Umi tak sempat lagi. Grup yang nak support tu Umi tak sempat lagi. Memang magic. Umi nak ajar buat sesuatu yang magic. Magic maksudnya kita buat, kita akan dapat result. InsyaAllah. Siapa yang follow Umi, bertuah lah. Nanti kalau kena dengan masa dia, dengan keadaan Umi, dengan ilmu, dengan apa semua tu, insyaAllah. Kalau ada masa Umi nak buat benda tu. Umi nak ajak beberapa orang, jom kita amalkan ini dan kita tengok apa magic yang akan berlaku. Sebab dunia ni sebenarnya penuh dengan magic. Tapi kita je sebab kita fikir dengan logik akal. Cuba bayangkan kapal terbang yang terbang naik tinggi ke atas tu sebenarnya siapa yang buat? Memang pilot pegang untuk pemanduan sahaja. Yang kontrol dia adalah menara kawalan. Tapi sesiapa yang kontrol sebenarnya? Allah yang kontrol. Jadi tu nantilah ada masa nanti Umi buat. Sekarang tak boleh banyak sangat benda. Dia yang dulu saya pernah bagi tahu tak nak kerja, nak berniaga, nak jaga anak-anak dengan baik, alhamdulillah. Kan dapat. Sebab tu kita kadang benda berlaku sebab bila kita bercakap, kita tak lapik dengan manusia. Maksudnya kita cakap, tapi dalam masa yang sama secara tak sedar kita sebenarnya kita mengharap Allah yang akan memakbulkan. Tapi kita ni fikiran kita logik, bila kita tengok sesuatu kita tengok logik, benda tu boleh tak aku capai? Tu masalah kita. Kita jangan fikir benda tu. Yang penting kita nak. Cara nak capai tu kita minta dengan Allah bagi ilham, peluang. Bagi ilham. Macam mana kita nak buat? Cara dia macam mana? Kaedah dia macam mana? Macam tu.
Uthman Abu. Waalaikumsalam Umi, semoga sihat dan dipermudahkan segala urusan. Terima kasih Uthman Abu atas doanya. Waalaikumsalam Nuraini. Kak Ina pernah tengok live dia Umi. Masya Allah, mantap, sentap, semangat betul Umi. Akak terkesima betul tengok dia, anak muda yang berjaya tu Umi. Ni Dr. Azizan pula, Irfan Khairi ni memang dia jutawan muda. Satu lagi, masa tu ada zaman apa, GST. Nak tahu apa tindakan dia? Dia tak setuju dengan GST, tapi dia buat apa? Dia pergi ke Dubai, dia menjalankan perniagaan dekat Dubai yang tak ada tax. Hebat tak dia? Ada masalah, tapi dia tak komplain dengan masalah, tapi dia upgrade diri dia pergi international level. Subhanallah. Ni Irfan Khairi ni. Sebab tu Umi follow dia. Umi suka ilmu dia. Ilmu dia evergreen. Boleh diguna pakai daripada dulu sampai sekarang. Okay? Siapa yang nak cari ilmu kan, boleh cari Irfan Khairi. Boleh follow dia punya Facebook. Sebab dia memang selalu buat live. Boleh tengok. Waalaikumsalam Kak Latifah. Maaf lambat sikit hari ni. Mai tolong adik niaga buah. Buat niaga buah Kak. Buat live Kak. Buat live nanti. Kak share ya Umi. Boleh Kak. Terima kasih Fatimah Ahmad Siyuti. Ni adik saya, adik Umi. Amirah Syaukina, anak Kak Syidah ya. Dua-dua ni tengok live ni. Alhamdulillah dapat sesuatu daripada Umi. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat. Okay, take time Umi. Itulah. Okay, yang ketiga. Sekiranya anda sudah berjaya di Malaysia, ni international level lah. Fikirkan bagaimana anda boleh berjaya di peringkat antarabangsa. Baru semalam ada orang call Umi. Dia ajak Umi, tanya, berapa lama dah buat di Zandra? Umi kata dah 5 tahun. Dia kata Alhamdulillah, tahniah Puan. Kata Puan nak kembangkan perniagaan ke luar ke? Itulah Umi macam terfikir-fikir dengan keadaan sekarang. Dia offer dia punya servis lah. Tengok, nampak. Bila kita nak, Allah akan datangkan orang-orang yang akan bantu kita. Tapi tolong lakukan ni. Maksud Umi, tolong jaga pantang larang tadi. Bila ada masalah, bila ada ujian, tolong jangan mengeluh. Memang kita manusia secara psikologinya, secara naturalnya, semula jadinya, kita akan respon, alah susahnya. Tapi tolong jaga diri kita. Kalau dah terkata macam tu, istighfar balik. Astaghfirullahalazim, aku nak ubah, aku nak jadi lebih baik. Ya Allah, aku salah Allah ni, aku nak buat ni, aku bergantung padamu Allah, kau tunjukkanlah aku cara. Macam tu. Kena selalu bercakap dengan Allah. Buat cara Nilofa. Cuba tengok Nilofa berjaya sebab apa? Dia adalah orang yang dekat dengan Allah. Dia jadikan Allah sebagai sahabat dia. Apa-apa masalah dia bercerita dengan Allah. Sebab tu kita jangan judge orang melalui penampilan, melalui attitude, sikap. Ada orang yang kita nampak biasa-biasa, mungkin dia lebih akrab dengan Allah. Mungkin Umi nampak macam ni je, tapi belum tentu Umi akrab dengan Allah. Belum tentu. Sebab ni semua pilihan Allah. Allah yang pilih. Tapi kita ni lah kena mujahadah cari Allah. Kita kena cari Allah. Cari sampai kita rasa Allah dekat dengan kita. Macam tu. Okay. Marah pula. Tak adalah. Khusyuk dengan live Umi. Tutup mata, ia masuk terus ke hati. Masya Allah. Tabarakallah Kak Ina. Semoga bermanfaat ya. Waalaikumsalam Syarifah Fazil. Okey, yang keempat. Yang ni semua orang boleh buat. Tak pergi international level pun tak apa. Sekiranya pendapatan bulanan anda ialah RM1,000, fikirkan bagaimana anda boleh memperolehi pendapatan RM10,000. Yang ni Umi pernah buat sebelum Umi buat di Zandra lagi. Umi pernah dapat sale RM1,000. Umi masuk dalam hati ni. Umi pahatkan dalam hati, Umi tekad dalam hati, ya Allah, aku nak buat sale RM10,000. Ni dalam tak tahu tau. Dalam tak ada orang bimbing. Umi sorang-sorang buat perniagaan. Umi pergi cari dekat search Google je. Perniagaan barang-barang yang Umi nak, Umi compare, mana supplier, Umi cari sekitar dengan Umi. Umi pergi beli, Umi pergi jual. Masa tu perniagaan Umi, Umi boleh capai jualan RM10,000. Subhanallah. Sebab itulah kita nak sesuatu, kita kena think big. Bila kita nak, Allah bagi cara. Yang penting nak dulu. Syarat dia kita nak dulu. Niat dulu nak. Yang kedua baru cara. Yang kita nak tak perlukan duit, tak perlu modal, tak perlu orang ajar semua ni.
Yang tu daripada diri kita, hati kita nak. Bila kita nak Allah, Allah bagi. Allah bagi. Sebab apa? Bila dah terdetik dekat hati kita, sebenarnya siapa yang detikkan? Allah yang detikkan. Bila Allah yang detikkan, dia nak makbulkan. Jadi siapa hari ni yang terdetik nak jadi kaya, nak pendapatan 10,000, nak tolong orang, nak buat itu ini, benda yang baik, subhanallah, tu detik daripada Allah yang bagi. Tolong istiqomah dengan apa yang anda nak. Istiqomah je, fokus je, tulis besar-besar apa yang anda nak. Semua insya-Allah akan dapat. Sebab semua tu kita ni hidup dengan takdir Allah. Apa yang kita cakap ni semua daripada Allah. Bukan kita tak ada apa-apa. Kita hanya ada jasad dan roh saja. Jadi kita bergerak ni lah sebab jasad dan roh. Semua berlaku takdir daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Ingat, siapa yang ada 1,000 target. Okey, aku nak 10,000. Sebab itulah Umi biasa bagi target dekat anak tim Umi. Siapa yang ada target macam ni, Umi akan enjak. Okey, kalau dah 3,000 capai, cuba buat 5,000. Bila 5,000 dah dapat capai, cuba buat 7,000. Umi tak bagi amount yang besar-besar. Yang rasa kita dah capai, jadi kita nak next level. Bila kita ada keinginan tu, Allah bagi. Kalau tak dapat, mungkin belum masanya lagi. Jangan cepat putus asa. Bersabar, buat. Sebab kadang-kadang, kenapa Allah tak bagi? Sebab Allah nak uji kita. Mungkin satu, usaha kita tak cukup. Mungkin syukur kita tak cukup. Mungkin apa yang Allah nak kita tak buat lebih. Mungkin istighfar kita tak cukup. Mungkin selawat kita tak cukup. Okey. Okey, yang kelima last sekali, sekiranya pendapatan anda 10,000, fikirkan pula bagaimana untuk memperoleh 100,000. Begitulah seterusnya. Maksudnya, bila kita ada dah pencapaian sikit-sikit, cuba fikir besar. Fikir lebih daripada tu. Jangan rasa diri kita kurang. Contoh, kita ada kedai. Kedai kita contoh tak besar, tak cantik, tak eksklusif macam orang. Cuba detikkan dalam hati tu, ya Allah, semoga suatu hari nanti aku ada kedai yang besar. Dengan adanya kedai yang besar, dengan pendapatan yang banyak, dengan sale yang banyak, dengan duit yang ada ni, aku nak bayar zakat banyak, Allah. Aku nak tolong orang-orang sekitar aku, Allah. Aku nak bagi mereka rasa juga duit aku, walaupun sikit. Kena ada perasaan macam tu. Tu kalau kita ada perasaan tu, dia dipanggil dah booster dah. Kita nak dulu, detik dulu. Nak tu pun dah, insya-Allah Allah bagi. Yang penting follow je. Follow big why yang kita nak. Thinking big. Thinking big kita tu. Okey, menurut sejarah, segala kejayaan yang cemerlang bermula dengan kebolehan seseorang itu dalam thinking big. Ni sebab dia berjaya. Okey, kalau katalah kita fikir-fikir kan, kenapa orang tu berjaya? Macam mana dia boleh berjaya? Inilah dia punya rahsia. Rahsia dia adalah thinking big. Berfikir besar. Tolong berfikir besar. Jangan kita rasa, cuba tengok kita kan dulu. Ramai dulu. Kita tengok zaman dulu-dulu lah. Cuba tengok. Kedai runcit daripada situ je tak berubah daripada 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun ke 10 tahun. Sebab apa? Sebab apa? Sebab dia berada dalam zon selesa. Zon selesa ni maksudnya dah ada orang membeli, tu dah cukup. Sebab dia tak thinking big. Cuba thinking big. Cuba tengok sekarang, zaman sekarang dah berubah. Cuba tengok, dulu mungkin ibu ayah dia yang buat perniagaan runcit. Contohlah, Umi buat satu business model yang kita boleh tengok secara jelas. Bila anak dia mengambil alih, cuba tengok, perniagaan makin membesar. Benda tu berlaku dekat Umi, dekat kawasan Umi. Umi tengok, dulu kedai ayah dia macam ni. Bila anak dia ambil alih, subhanallah, perniagaan dia makin membesar. Sebab apa? Sebab anak dia tu mungkin berfikiran think big, berfikir besar. Okey. Waalaikumsalam Suraya Kasim, Nur Hanisah Muhammad Ros. Allah, Anis ni nangis aja kerja dia. Kenapa nangis sayang? Allah. Hai, terima kasih Umi sentiasa. Kejap, ada call masuk. Sorry. Ya, teruskan berusaha. Ya, usaha jangan putus. Ni sunnatullah. Ni asbab Allah nak bagi adalah melalui usaha kita. Okey, dengar pepatah Mak Saleh ni. Irfan Khairi cakap macam mana? Pepatah Mak Saleh mengatakan, shoot for the star. If you don't get it,
you still get the moon. Apa dia cakap? Capailah bintang-bintang. Sekiranya hajat anda tidak kesampaian, anda masih mampu menggapai bulan. Jadi sebenarnya tak rugi tau. Tak rugi bila kita berimpian besar. Bila berimpian besar, contohlah, kita nak rumah macam istana. Contohlah Umi nak buat. Kalau tak dapat istana, kita dapat rumah banglo pun okey tak? Okey kan? Sebab tu kena fikir besar. Tak boleh yang besar, sekurang-kurangnya kita dapat yang medium. Okey? Okay, Umi nak kena cepat siapkan ni. Ada orang call Umi. Maksudnya, untuk memberi anda kebebasan berfikir sesuatu yang lebih hebat dan besar daripada zon selesa anda. Maksudnya, untuk memberi anda kebebasan berfikir sesuatu yang lebih hebat dan besar daripada zon selesa anda. Sekiranya sesuatu yang hebat itu tidak tercapai, anda masih mencapai sesuatu yang amat membanggakan. Contohnya macam ni lah. Kita kata, alah cukup lah dapat pendapatan 300. Contohlah. Okey, 300. Tapi kalau tak dapat 300, kita akan dapat 100. Kita tak apa? Kita tak rasa satu pencapaian. Jadi bila kita fikir besar, contoh kita fikir yang sangat besar, kita nak dapat pendapatan 10,000. Kita dapat 5,000, okey tak? Jadi besar tu sebenarnya dia jalan kita untuk menuju kita dapat sesuatu yang tak berapa besar pun tak apa. Tak berapa besar tu pun kita rasa dah selesa, dah rasa seronok, dah rasa suka. Jadi startlah, bermulalah berfikir besar. Bermulalah fikir besar, kena fikir besar. Umi daripada kecil, bukan daripada kecil, lepas Umi masuk kelas motivasi masa tu tingkatan 5. Pakar motivasi cakap apa? Dia kata bila nak sesuatu, you ambil gambar letak dekat dinding, tengok hari-hari. Umi buat benda tu. Umi masa tu tingkatan 5. Tingkatan 5 keinginan dia apa? Keinginan dia nak ada kereta kancil je. Maksudnya Umi kata dapat kereta kancil. Okey, nak kereta kancil. Sebab yelah kita punya mentaliti tak, kita rasa kereta besar. Kereta kancil pun tak dapat, nak ambil kereta besar. Contoh macam tu lah. Tapi Alhamdulillah Umi letak dekat situ Umi punya target. Umi dah agak-agak lah kira-kira 2016 tu maksudnya dah lepas kerja, dah ada kerja. Contoh macam tu lah. 2016 ke 15 tak silap. Tak ingat dah. Umi letak. Dan Alhamdulillah setahun lebih awal Umi dapat kereta kancil. Tapi kereta kancil mula-mula tu dapat yang second hand. Lepas second hand dapat yang baru. Dapat juga. Alhamdulillah. Lepas tu Umi letak, Umi nak kereta besar. Dapat juga. Lepas tu Umi nak rumah. Alhamdulillah. Rumah tu banyak tahun lah. Umi nak dapat rumah. Alhamdulillah. Dapat lebih awal beberapa tahun. Umi nak rumah tahun 2020, tahun lepas. Tahun ni kan. Umi nak tahun ni, Umi dah dapat beberapa tahun. Rumah ni dah beberapa tahun dah siap. Alhamdulillah. Sebab apa? Sebab think big tadi. Kita nak. Bila kita nak, Allah akan bagi. Jadi hari ni Umi nak share, jangan takut untuk berfikir besar. Ya? Jangan takut. Kena fikir macam, kalau macam ni, nak senang, kita tengok orang kita rasa seronok lah tengok dia ada perniagaan, dia ada kereta besar, dia ada apa. Kita rasa nak jadi macam dia, kita gambarkan, kita jadikan dia sebagai inspirasi. Umi banyak jadikan orang-orang kaya, orang-orang yang hebat, orang-orang yang berjaya sebagai inspirasi kepada Umi. Umi jadikan sebagai, sebab dia jadi, kita akan jadi macam, aku nak jadi macam dia lah, aku nak jadi macam dia. Kalau tak jadi sehebat dia pun jadi sikit-sikit, sipi-sipi pun dah okey. Alhamdulillah. Jadi hari ni pergi buka. Okey, siapa ada telefon, type je. Jutawan paling kaya dekat Malaysia. Type. Cuba tengok, rumah dia macam ni, aku nak rumah macam ni lah. Dia ada apa ni, aku nak macam ni lah. Cuba, sekadar untuk think big sahaja. Maksudnya kita macam membiasakan diri kita dengan perkara-perkara yang tak biasa kita nak. InsyaAllah nanti kan tiba-tiba je orang PM kita. Sebab apa ni, keinginan yang nak sangat. Tiba-tiba je orang fikir, kata contoh Ani, saya ada projek nak buat dengan awak. Projek apa tu? Okey, tak apa, buat macam ni. Result dia macam ni. Subhanallah, Allah akan datangkan orang-orang yang akan menjayakan impian kita tu. Jangan terkejut. Jangan terkejut. Semuanya insya-Allah dengan izin Allah lah. Dengan izin Allah. Allah akan bagi kepada sesiapa saja yang nak.
Jadi Umi dah dekat yang follow Umi ni ada yang Umi tengok rasanya dia lebih hebat daripada Umi. Mintalah dengan Allah. Kalau yang siapa terasa tu, minta dengan Allah. Yang rasa aku kot. Umi tak payah cakap. Tapi kalau yang, sebab benda ni bila kena dengan kita, kita saja yang akan terasa. Kalau kita dah ada dalam kelompok ni, maksudnya semua benda kita dah buat, apa yang Allah suruh kita dah buat. Kita dah bersyukur, kita dah niat. Hati kita dah tak ada nak sangka buruk dekat orang, tak ada nak negatif apa. Niat dalam hati kita nak macam mana. Macam kita dah ada sekarang ni, cuba niat lebih. Kalau katalah aku dah tak nak, cuba niat untuk orang. Maksudnya, okeylah aku ada sesuatu, aku ada duit, contoh aku nak bagi ni duit ni, contoh aku nak bagi zakat, contoh. Ada tahfiz tu, dia perlukan dana sekian-sekian, 10,000, 50,000, 1 juta. Sematkan dalam hati, kalaulah aku ada duit tu, aku nak bagi duit tu dekat sekolah tahfiz. Semoga ia menjadi jariah aku untuk aku tak ada bila aku meninggal nanti. Umi pernah join satu kursus yang dianjurkan oleh Ustazah Nur Hafizah Musa tentang mengenal diri, Asmaul Husna. Dalam tu dia kata dia letak tahfiz. Tahu Umi nak apa cakap? Umi kata, subhanallah, kalaulah aku ada duit 1 juta, aku nak bagi 1 juta dekat tahfiz tu. Dan alhamdulillah hari ni Umi dah buat sikit-sikit. Tak bagi banyak pun Umi dah start bagi sikit-sikit setiap hari Umi bagi. Nampak tak? Benda tu dia akan menggalakkan kita. Bila kita dah buat benda-benda macam tu, apa yang kita dapat? Kita akan dapat rezeki daripada Allah yang berterusan. Bila kita memberi, Allah akan bagi lebih lagi untuk kita. Okey. Dah habis dah tajuk Umi hari ni. Umi nak habis cepat sikit boleh? Cepat pukul 9 kita habis. Moga saya terus istiqamah. InsyaAllah Kak Latifah. Kak Latifah, tahun ni rezeki yang banyak Kak dapat Allah datangkan. Akak buat je Kak. Kalau akak dah ada spa kan, contoh, akak nak ada spa yang lagi mewah. Akak fikir macam tu. Akak fikir, akak nak ada cawangan spa dekat mana? Kalau dekat Kedah, dekat mana? Dekat daerah mana? Akak kena fikir macam tu Kak. InsyaAllah Allah akan mudahkan. Tiba-tiba orang datang nak join venture. Saya nak buat spa juga macam awak. Nanti awak dapat komisen daripada apa yang saya buat. Dia panggil franchise. Tiba-tiba je Allah angkat kita hanya kerana kita nak. Kita hanya kerana kita berfikir besar. Waalaikumsalam Ustazah Husnia, Kak Husnia. Hai Zee, baru join je Zee. Ni Ustazah juga ni. Okey. Apa yang Umi nak share dah habis. Sudah Umi share. Okey, promosi untuk buku FTR masih berlangsung tau. Abi dah ambil dah buku tu, tinggal paperback je. Buku yang Umi share 2 hari lepas kan, buku FTR yang harga dia RM499. Ramai PM Umi tanya, RM499. Sabar dulu, RM499 dapat 2 tau. Dapat 2 buku. Dapat old package 1, new packaging 1. Siapa yang nak boleh ambil masa ni sebab murah sangat. Sebab Umi sendiri beli harga 500. Umi sendiri beli harga 500 buku FTR yang besar tu. Umi tak tipu, Umi beli tau. Astagfirullah, dia cakap macam tu pula. Ni buku ni, ramai orang nak ni buku ni. Sebab buku ni ada banyak amalan. Ada satu Umi pernah terbaca semalam tentang 7 kali baca Yasin, apa-apa hajat kita Allah makbulkan. Tapi jangan berhenti baca Yasin tu. Hanya ada dalam buku ni sahaja. Kita ada hajat apa-apa, hajat besar, minta dengan Allah dengan hanya baca Yasin 7 kali. Ada dalam ni formula ni. Buku ni harga dia full package RM499. Tapi sekarang ada promosi sehingga hujung bulan ni, hujung tahun ni lah. RM499. Okey, dapat 2 tau, dapat 2. Ni old packaging, dapat buku baru, buku yang sama tapi dia upgrade. Dapat 2 biji. Jadi kalau siapa yang nak, contoh dah lama nak, kita nak dapat harga jimat. Okey, tengok Umi bahagi berapa. 499 bahagi dengan 2, kalau kongsi dengan kawan, RM249.50 sahaja. Siapa nak, cepat-cepat grab masa promosi. Umi terkejut tau dapat promosi ni.
Bila Lidah FTR bagi tahu, betul ke ni, macam tak masuk akal, murah sangat ni buku ni. Kata betul, memang HQ buat tawaran ni. Tu barulah Umi promosi war-warkan kepada orang-orang, siapa-siapa yang nak dapatkan buku tu lah. Sebab kita bisnes ni, kita kena ada panduan. Kalau kita tak ada panduan, kita lost. Jadi dalam perniagaan Umi banyak jadikan benda ni panduan. Ni sebenarnya dia sebagai nasihat kita. Dia akan nasihat kita benda apa yang patut kita buat, benda apa yang tak patut kita buat. Kadang kita ni ada benda yang kita tak patut buat. Umi sendiri pun ada. Lepas tu cepat-cepat istighfar lah. Astaghfirullahalazim, kenapa aku buat macam ni? Sebab tak tahu, kita tak ada ilmu. Jadi dengan ilmu lah kita akan berjaya. Dengan ilmu lah juga kita boleh lebih kita upgrade diri kita. Kita akan jadi kita yang baru, kita yang berilmu. Lepas tu bila kita dah ada ilmu, kita share lah dengan orang lain. Jangan rasa kedekut. Tapi Umi nak ingatkan, buku ni hak milik penulis ni kan. Kita tak boleh main kopi-kopi mudah-mudah macam tu. Kena dapatkan daripada reseller yang berdaftar dengan SQ. Tak boleh main photostat tau. Ada dia tulis dalam ni, photostat yang dilarang. Kita nak dapat ilmu, kita photostat. Cara yang tak berkat tu, kita nak buat ilmu kita. Jadi kita buat sesuatu yang terberkat dalam perniagaan. Kita jangan macam tu. Kalau buat sesuatu yang berkat, yang Allah redai. Ataupun ada juga package yang kecil. Yang ni 3 package, harga dia RM85 saja. Yang ni Umi pernah juga cerita dalam live sebelum ni. Umi banyak cerita dalam ni, macam mana bersyukur dia niat, macam mana perkara-perkara asas dalam bab rezeki. InsyaAllah dengan kita baca betul-betul, insyaAllah dengan buku ni pun banyak boleh merubah hidup kita ni. Okey, terima kasih Umi. Rasa terus bersemangat. Alhamdulillah, teruskan Maliza Iza. Kena semangat selalu. Assalamualaikum Kak. Lupa lah ikut live habis dah. Safia, tak apa, boleh tengok rekod sayang. Ana Muhammad Nawawi. Nak berjaya bukan mudah kan Umi, kena tempuh dugaan-dugaan dahulu. Allah nak duga. Ya, betul tu Kak Ina. Tapi Umi tengok Kak Ina diuji. Di samping diuji apa Allah bagi Kak Ina, cuba tengok. Kita kena tengok dari sudut yang positif. Memang Allah uji kita, Allah penatnya, sakitnya, hati ni semua impact. Tapi cuba tengok, di sebalik ujian Allah datangkan rezeki yang berlimpah-limpahan. Subhanallah. Sebab tu kita kena sabar. Sabar ni VVIP syurga. Misalnya cakap dekat anak, kita ni nak jadi VVIP syurga. Kita nak masa nak lalu titian siratul mustaqim ataupun di padang mahsyar, kita nak duduk dekat keadaan yang macam mana? Yang duduk dalam lemas, dalam peluh sampai tahap hidung, ataupun kita nak duduk di bawah lindungan awan dalam keadaan yang nyaman. Nak yang macam mana? Nak keadaan yang macam mana? Kena fikir kita ni, kita hidup, kita kena fikir kita nak mati. Kena fikir kita hari pembalasan tu macam mana. Barulah kita rasa macam tak boleh ni buat macam ni tak baik, ni tak baik. Baru kita ada rasa takut. Sebab tahu subhanallah, maha dahsyatnya hari-hari di padang mahsyar nanti. Sebab Nabi pun pernah bersabda, jika engkau tahu apa yang aku tahu, dia kata engkau banyak menangis daripada ketawa. Sebab Allah nampak, Nabi nampak. Cuma dia bagi peringatan dekat kita. Jadi kita ni, bila kita berniagalah dengan cara yang baik. Jangan jatuh menjatuhkan. Jangan rosak merosakkan. Kita buat apa yang kita buat, kalau boleh kita bagi apa yang kita buat ni bagi manfaat dekat orang. Jangan menyebabkan orang susah hati dengan kita, jangan. Biar kita ni jadi orang yang baik lah. Kalau tak jadi baik lagi pun tak apa. Niat nak jadi baik dulu. Okey. Sambil tu jangan lupa dapatkan perfume Umi ya. Perfume daripada Umi sekarang ada promosi 2 botol 100. Bau yang sangat sedap. Subhanallah. Semalam pun ramai yang beli order. Maaflah Umi kebelakangan ni tak sempat update dekat Facebook. Sebab kadang ada benda baru yang kita belajar kan. Dia galik. Kita buat-buat tak ingat dah petang dah. Subhanallah. Okey, ni ada juga rindu syurga, rindu
Cinta syurga, siapa yang nak dapatkan daripada Umi boleh dapatkan. Siapa yang nak buat perniagaan dengan Umi pun boleh. Umi alu-alukan nak buat bisnes dengan Umi. Okey, yang ada perniagaan boleh nak cuba-cuba pun tak ada masalah. Sebab Umi trend Umi tak paksa. Asalkan kita boleh jana income dan tak menyalahi peraturan syarikat yang kita join itulah. Kita buat untuk mencari nafkah, mencari rezeki yang halal. Kita buat cara yang halal lah. Ni perfume. Subhanallah. Ni cinta syurga. Bau seperti di Madinah. Bau seperti di Masjid Nabawi. Bau dia sedap sangat. Boleh letak dalam kereta, boleh letak dalam rumah ni bau ni. Buat bau keinsafan. Semalam, 2 hari lepas, Umi sapu dekat sejadah. Kata bau apa sedap ni. Lupa Umi sapu benda ni. Tu sebab subhanallah kata seronoknya solat. Bau wangi. Sebenarnya wangi ni mencipta suasana yang menyebabkan kita rasa happy. Okey, tak apa, yang nak keluar boleh keluar dah. Umi sembang-sembang je ni. Terima kasih Umi, banyak nasihat yang dapat daripada Umi. Alhamdulillah Kak, semua daripada Allah. Yang lemah tu daripada Umi dan yang lebih tu semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi siapa yang nak join Umi, okey, Umi tak letak lagi link dekat tajuk tu dah ada. Boleh je join. Nak tanya Umi, boleh tanya Umi. Nak tanya pasal perniagaan, boleh tanya pasal perniagaan. Nak tengok live yang sebelum ni, boleh join Facebook group Berdamai Dengan Rezeki. Dalam tu boleh tengok live Umi yang sebelum ni. Semoga bermanfaat. Yang nak join perniagaan Umi, ada grup WhatsApp. Grup WhatsApp tu sebenarnya fokus untuk bisnes tau. Tapi pagi-pagi adalah Umi bagi kata-kata semangat. Boleh copy dan letak je dekat Facebook masing-masing. Sebab dekat situ Umi banyak letak bahan marketing untuk siapa-siapa yang nak buat bisnes. Cara paling mudah, you copy je apa yang Umi bagi, letak je, lepas tu tengok pasaran di sekitar. Kalau kata ada pasaran di sekitar, maksudnya perniagaan tu boleh buat. Tu je. Kalau tak nak buat, tak apa. Sebab tu semua hak peribadi masing-masing. Umi sekadar just bagi tahu je Umi buat perniagaan ni, dan alhamdulillah produk dia satu berkualiti dan satu lagi mudah dijual. Maksudnya perfume ni, kalau kata yang ni harga premium ya. Satu lagi harga RM10. Yang ni orang mudah repeat order. Yang ni Umi banyak ajar tim-tim Umi letak dekat kedai-kedai. Dia orang letak dekat kedai, subhanallah, top up dan dia orang cari beberapa kedai. Ada yang dapat 10 kedai letak ni. Dia orang berkongsi rezeki dengan tuan kedai tu. Tuan kedai tak perlu keluarkan modal. Kita dah dapat harga reseller. Lepas tu kita beli dekat stokis, kita letak. Lepas tu tugas kita pergi top up je. Ada benda dah laku, dapat duit, top up yang baru. Tu je kerja kita. Seminggu sekali, 2 minggu sekali pergi tengoklah apa yang dah laku. Jadi letak ikut keadaan setempat. Maksudnya kalau dekat situ yang lakunya cupcake, caramel, banyak kan kat situ. Ada tempat yang tak nak pun cupcake, caramel, jangan letak. Ikut pasaran. Kita orang bisnes kena bijak lah juga. Kita kena tengok pasaran apa. Biasa yang suka, kalau yang ni harga RM10 ni, yang suka, ramai suka pandan. Pandan ni sebab yang baru. Vanilla, yang suka bau fine, yang suka bau dream, tu memang favourite lah. Okey. Sedap bau cinta syurga. Perfume cinta syurga tu berapa RM Umi? Yang ni cinta syurga ni RM15 sahaja. Yang ni kan ramai yang PM Umi beli kan. Umi nak beli cinta syurga 2-3 botol. Lepas tu okey, nak tambah yang promosi. Okey, lupa Umi nak cakap, ada lagi satu promosi yang ni. Yang ni lagi murah tau. Yang ni 3 box RM55 je. Yang ni 3 box RM55. Jap. Produk dekat belakang. Ni 3 box RM55. Benda dekat dalam ni macam ni. Bendanya subhanallah cantik sangat. Bau dia sedap. Tapi dia ada 5 bau saja yang ni. Dia tak ada banyak bau. Umi suka bau dia. Subhanallah, suka sangat ni. Subhanallah, sedapnya. Allahu Akbar. Memang wangi. Sebab sedap. Okey, siapa yang nak yang ni, yang biasa beli, tadi tak habis cerita cinta syurga kan. Dia orang beli yang ni, dia cakap nak yang ni, nak yang ni. Ni 55 kan. Yang ni 15.
Lepas tu Umi bagi tahulah kalau nak join member, yang ni dapat murah lagi tau. Yang nak tahu harga murah PM Umi. Klik dekat nak tanya Umi akan bagi tahu berapa murah dia. Memang sangat murah. Satu ni jatuh berapa. Lepas tu bila campur-campur, ya Allah, kata memang berbaloi kalau join sebagai dropship. Okey, RM15 Maznah yang ni RM15. Yang ni RM10 saja. Di Zandra ada wangian hawa ke? Maksudnya nama bau. Ada Kak Latifah, tapi perfume tu dah lama habis. Dia limited edition. Bau hawa ni bau macam honeydew. Kalau kata dia nak sangat kan, akak suggest dia yang AF tu. Yang ni, air freshener yang ni, yang nama Passion Fine. Sama kan, bau dia, bau macam hawa. Ya Umi, sedap sangat bau cinta syurga kan. Akak banyak beli kan, subhanallah, tahniah. Okey, yang dah join Umi, terima kasih banyak. Nanti semoga perniagaan lebih berkembang maju dan berjaya, insya-Allah dunia dan akhirat kita boleh bagi manfaat dekat orang. Okey, kalau kita jual perfume kan, Umi nak share sikit lah yang tim Umi. Kalau boleh kita jual perfume kan, kita jumpa kawan ke apa, bagi dekat dia, bagi free lah. Sebab bila kita ni saudagar perfume. Saudagar perfume, bila orang dekat dengan kita, biar dia dapat wangian tu daripada kita. Subhanallah, berkat tau, berkat. Jual perfume ni berkat, insya-Allah. Dia sunnah Nabi yang ditinggalkan, yang dilabelkan sebagai benda-benda yang tak elok oleh barat. Dia kata perfume ni untuk wanita yang menggoda. Tak, sebenarnya perfume adalah kesukaan Nabi. Silap tu. Kejap Umi nak tengok ni. Okey, dah habis dah kita punya sesi, dah pukul 9. Semoga kita jumpa lagi untuk next. Okey, untuk live yang seterusnya. Okey, sama-sama. Maznah, kalau nak boleh PM, klik nak tanya Umi dekat situ yang Umi dah pin tu. Boleh nak order dengan Umi. Okey, kita sudahi perkongsian kita hari ini dengan tasbih kifarah dan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Amin. Terima kasih banyak yang join dengan Umi. InsyaAllah kita jumpa lagi ya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.